Tapi dalam ilmu, tanggungjawabnya adalah kefahaman. Maka silap faham kepada ilmu satu jenayah. Maka kita tak boleh ada tahrif, pengubahan. Pengubahan, tak boleh. Pasal tu ilmu tu kalau diubah, dapat dikesan. Dikesan dengan apa? Dengan pengetahuan. Pasal tu Imam Bukhari, saya katakan tadi, dia kata, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu mendahului amal. Maka ilmu itu imam kepada amal. Maka bagaimana kita mendapatkan ilmu? Maka kita kena dapatkan ilmu, kita duduk depan guru, depan orang yang boleh menyampaikan ilmu, dan orang yang menyampaikan ilmu kena menyampaikan seperti mana Nabi sampai. Metod mungkin atas kita, tetapi tajuk yang kita baca, Nabi menyampaikan ilmu secara usulnya dengan apa? Dengan jelas, dengan perlahan. Lawan kepada jelas dan perlahan apa dah? Tidak gopoh, tidak tergesa-gesa. Ayat yang Nabi pakai tidak bergulung, tidak menyebabkan orang tak faham, dan Nabi tak menyampaikan sampai termengah-mengah, sampai termonyeh-monyeh. Nabi menyampaikan dengan kadar manusia duduk depan dia, dan manusia duduk depan dia selalunya ada interaksi balik dengan Nabi. Ini amanah ilmu, ikhwan. Jangan kita kata sekurang-kurangnya saya pergi mengaji walaupun saya tak faham, saya dapat pahala. Betul. Tapi di sisi ilmu, awak khianat. Awak khianat. Antum tengok satu perkataan yang dikeluarkan oleh Imam Malik, yang antum pun tahu, saya pun tahu, berkenaan dengan ayat 3 surah Al-Ma'idah. Cuba kita analisa perkara ini. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Macam mana nak analisa? Sesiapa yang melakukan dalam Islam ini satu bid'ah, lepas tu dia melihat bid'ah itu baik, Imam Malik punya kacamata pemikiran, Imam Malik punya tenungan, Imam Malik punya pandangan, siapa buat satu bid'ah dalam Islam dan dia kata bid'ah itu baik, Imam Malik berani menyatakan orang ini telah menuduh Muhammad pengkhianat dalam risalah. Perkataan dia itu khana risalah, berat ikhwan. Soalannya, bagaimana dia boleh ungkap kalimah ni kalau tidak dengan kepahaman dia terhadap ilmu dan hadis dan sunnah itu. Dia menguasai, pasal itu dia berani cakap. Kita tidak menguasai, pasal itu kita jadi apa? Teragak-agak. Walaupun orang bagi contoh kepada kita bid'ah yang sungguh, kita nak bagi pandangan tu teragak-agak kerana kita tidak menguasai. Antum tengok, kalau satu generasi ke satu generasi, begitulah dia punya disiplin ilmu, sampai kiamat tak akan dapat dicipta at-tafhim, kefahaman kepada ilmu. Tak dapat. Satu ulama berani memberi pandangan berbeza dengan ulama lain. Kenapa ikhwan? Kerana dia menguasai ilmu itu. Tak kalulah kita pakai secara resam lah, secara resam, yang duk ada atas kita ni bukan kecil punya anak, semua makan garam dulu daripada kita, semua hebat-hebat, kita ni lah generasi baru, nak canggah buat apa? Bila lahir mazhab Abu Hanifah, tak perlulah Imam Malik bagi pandangan, nak banding Imam Malik dengan Abu Hanifah tu, Abu Hanifah senior. Imam Malik tak jumpa sahabat, Abu Hanifah jumpa. Imam Malik jumpa Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i tak jumpa pun Abu Hanifah, dia jumpa murid-murid dekat. Buat apalah Imam Syafi'i nak bagi pandangan? Dan kalau bagi pandangan pun berbeza dengan Imam Malik, buat masyarakat keliru je. Tapi tidak, ilmu kekal dengan dia punya stand, mauqif dia. Bicara ilmu, bicara faham. Bila awak faham dan awak mendapati pihak lain kurang tepat kefahaman dia, awak mesti melontarkan kefahaman. Itu amanah. Dan di dalam pendedahan hujah itulah kita akan dapati siapakah yang lebih tepat kefahaman dia. Kenapa generasi ini hidup? Kerana faham dengan ilmu. Kenapa mai generasi kita tak boleh bercakap bab ni? Sebab kita dididik jangan faham. Jangan tanya. Kalau bahasa utara dia kata jangan korek banyak.
Tahu kore? Bukan korek. Kore. Kore ni duk pergi bongkak lebih. Ni kore banyak betul lah. Jangan duk kore banyak, duk pergi selongkak banyak-banyak. Kita telah dihalang. Sedangkan itu adalah, kalau saya boleh guna bahasa yang agak kampung sikit, criminal knowledge. Knowledge criminal. Saya orang kampung, bahasa kampung lah. Itu adalah jenayah dalam ilmu. Tak boleh. Kita tak boleh memandulkan otak, mendonatkan otak, memandamkan otak. Tahu mandam tadi? Memandamkan otak, melemahkan otak. Kerana ilmu menuntut at-tafhim, kefahaman. Dan kefahaman akan lahir. Nampak kata dia faham bila dia berani memberi pandangan terhadap ilmu. Pasal tu jangan dalam ilmu macam kita di sini kan. Berapa banyak penyampai-penyampai. Maka kita dengar ustaz tu, doktor, pesakit pun ada, semua menyampai. Maka kalau kita faham dengan satu penyampaian, maka jangan takut berselisih dengan penyampaian yang lain. Dan kalau saya sampai pada antum khilaf dengan saya tak boleh sedih. Tersedihnya aku tengok mereka mengaji, mereka buat lagu ni. Kata ustaz, saya tak setuju. Air mata turun, mengalir air mataku. Sedih hatiku. Ya, kerana ilmu menuntut kefahaman. Manakala sistem kita belajar dulu, tak faham pun tak apa, janji dapat pahala. Kalau macam tu, anak-anak kita tak skor SPM, tak usah ada buat ramai. Tengok SPM keluar, semua E. Tak apa, janji anak ayah dapat pahala. Baguslah, ye, tepuk tangan kat dia. Bapak bodoh. Ya, kenapa awak marah anak awak tak boleh skor? Tapi bila main beragama, awak hanya merebut pahala. Ini pengkhianatan dalam ilmu. This is knowledge. This is knowledge. Knowledge ni ikhwan, dia kena ada smart knowledge center. Otak ni kena jadi center kepada knowledge yang smart. Maka pasal itu pelajar kena cukup tidur, kena makan teratur, kena berkawan jaga. Ya ikhwan. Kefahaman.